Tuan dapat. Lepas tu dia punya bukan ini. Dia buku. Ada dia. Kita pada muka surat 66. Kita berhenti pada last week pada 19 hari bulan 6. Jadi kita sambung pada muka surat 67. Di dalam kita punya buku teks yang kita baca ni. Muka surat 66. Iaitu cara untuk membuat ayat. Ayat fi'liyah dengan menggunakan ketika dia mufrad dan juga ketika dia musanna tu ketika pada muka surat 63 itu adalah ketika musanna. Cara nak buat ayat yang dimaksud di sini adalah ayat fi'liyah dan juga ayat ismiyah. Jadi pada muka surat 63 itu cara kita nak buat ayat fi'liyah ketika dia dua musanna. Dan muka surat yang kita berhenti adalah ketika dia jamak. Jamak ada 3, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Jadi kita telah bincangkan jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim pada muka surat sebelumnya, iaitu pada muka surat sebelum 65. Hari ini, last week kita telah baca muka surat 65 tentang jamak. Jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Dan yang hari ini jamak taksir. Sebelum kita pergi ke jamak taksir, kita tengok dulu pada muka surat sebelumnya supaya kita dapat balik ingatan perbincangan yang lepas. Muka surat 65 iaitu cara untuk melakukan ataupun membuat ayat yang kita panggil fi'liyah kepada fa'il dia adalah jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Contoh yang diberi, ini ayat fi'liyah, iaitu dimulai dengan fa'il. Jadi contoh di sini shalla muslimuna. Shalla ni adalah fa'il madhi. Muslimuna ni adalah fa'il yang jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni ditambah dengan waw nun. Tuan-tuan dapat tak? Dapat tak nota ni? Dapat ya. Okey. Jadi shalla ni adalah fa'il madhi. Fa'il madhi ni untuk satu orang. Bukan dua ni, untuk satu orang. Kalau dua ada alif, shalla. Kalau banyak, sholun. Jadi sekarang ni bukan sholun. Kalau banyak kalau seorang shalla, kalau dua shalla, yang ketiga sholun lah. Kemudian muslimin ni jamak muzakkar salim. Jadi perhatikan bahawa dia punya perbuatan dia, pangkal dia adalah mufrad. Dan dia punya fa'il dia adalah jamak muzakkar salim, iaitu dengan wanun. Jadi jangan silap lah.
apabila kita buat ayat ni ayat fi'liyah, dia punya perkataan fi'il di pangkal tu istilah mufrad. Mufrad maknanya untuk satu orang. Tetapi dia punya apa namanya fa'il dia tu, fa'il itu boleh satu, boleh dua, boleh jamak. Jadi dalam kes ini adalah jamak muzakkar salim. Begitu juga dengan jamak muannas salim. Salat muslimatu. Kenapa ada ta ni? Ta tu menunjukkan jenis perempuan ataupun jensi dia perempuan. Salat dia ta mati itu adalah menunjukkan taknis. Kemudian dia punya jamak muannas salimnya muslimatu. Muslimatu. Jadi di sini kena ingat yang pertama salat ni untuk seorang perempuan, tapi apabila dia punya fa'il dia adalah jamak, iaitu ramai. Dan jamak dia mestilah marfu'. Marfu' dalam salat muslimat tu adalah dengan dhammah di atas ta. Tetapi dalam jamak muzakkar salim pun ini adalah marfu'. Tuan-tuan tahu makna marfu'? Makna marfu' maknanya dia kalau baris maknanya baris dhammah lah. Kalau baris bawah tu bukan marfu', itu sudah jadi majrur. Kalau baris atas mansub. Jadi marfu'. Jadi marfu' muslimuna ni bukan dengan baris. Bukan baris nun ni. Tetapi marfu' dia dengan waw nun. Waw tu adalah marfu' kepada waw nun tu adalah marfu' kepada perkataan muslimuna. Tetapi kalau jamak muannas salim marfu' dengan sabda dengan dhammah. Tanda dhammah itu adalah tanda marfu'. Kemudian soma mukminun, samalah juga. Yang atas ni tadi sembahyang, yang ini berpuasa. Telah berpuasa orang-orang mukminun. Jadi telah berpuasa ni adalah fa'il madhi, tapi perkataan ni mufrad. Tak kena ikut berapa ramai dia yang sabtu, tidak. Berapa ramai yang puasa, tidak. Tapi yang puasa ni dia punya perkataan depan ni adalah untuk seorang, tetapi apabila bila fa'il dia untuk ramai, untuk muzakkar salim. Jadi orang-orang mukmin telah berpuasa, soma. Jadi yang ini somat. Somat maknanya orang perempuan telah berpuasa, seorang perempuan, tetapi dia punya fa'ilnya mukminat. Jadi apabila kita mulakan perkataan tu dengan fa'il, maka kena ingatlah bahawa dia punya fa'il tu mestilah mufrad. Tak boleh kita banyakkan, dua ataupun tiga, tak boleh. Dia mesti mula dengan mufrad walaupun dia punya fa'ilnya ramai. Begitu juga seterusnya ayat qamat mudarisun. Dan qama mudarisun. Jadi samalah dengan keadaan atas ni. Jadi dia punya qama mudarisun, dia punya marfu'nya adalah wanun. Kemudian qamat mudarisatu dengan dhammah. Atas ta tu adalah dhammah. Itu tanda dia marfu'. Manakala jamak muzakkar salim, tanda marfu' dia dengan wanun. Begitu juga dengan azamta, azamat talibatu. Jadi siswa-siswa, pelajar-pelajar telah berazam, telah bercita-cita. Jadi siswi, bukan siswa, siswi. Siswi-siswi ini adalah jamak muannas salim. Talibatu kan jamak muannas salim, siswi. Dan dia punya fa'il dia ada tanda ta mati, ta taknis, jadi azamat. Azamat tu taknisnya menunjukkan yang membuat tu perempuan. Tapi bilangannya 3. Tapi di sini bilangan azamat ni al-fa'il madhi dan bilangan dia adalah ia saja. Tetapi apabila fa'il dia jadi jamak. Begitu di sini azama talibun. Jadi siswa telah bercita-cita.
Jadi nak bagi tahu di sini bahawa kalau kita nak buat ayat fi'liyah, jadi sekurang-kurangnya 2 perkataan, iaitu perkataan perbuatan, lepas tu pembuat dia. Sekurang-kurangnya 2. Ini kalau perkataan ni perkataan yang tidak memerlukan penyambut. Tapi kalau perkataan yang memerlukan penyambut, lebih mesti ada dia punya benda yang kena. Jadi sama ada saniyah 2 ketika rafa' jamak taksir salim tidak berharakat dhammah. Jadi ketika 2 jamak muzakkar salim tidaklah dibariskan dengan dhammah sebab dia dibariskan dengan alif nun. Kerana jamak muzakkar salim termasuk kata-kata i'rabnya bukan berdasarkan pada harakah. Harakah ni baris maknanya melainkan perubahan huruf. Jadi dia ikut huruf, bukannya baris yang menentukan dia marfu' ke mansub ke ataupun majrur ke. Sebagaimana kita ketahui jamak muzakkar salim memiliki 2 bentuk. Yang pertama tambah wanun, yang kedua tambah yanun. Wanun ni ketika dia marfu', yanun ketika dia mansub ataupun majrur. Ini kita dah bincang lah last week. Kemudian kaedahnya adalah rafa' dan juga nasab. Kalau yanun tu nasab ataupun ataupun jar, wanun tu rafa' ataupun marfu'. Jadi kita pergi sekarang ni kepada tajuk hari ini. Tajuk hari ini ialah jamak taksir. Jamak taksir. Maksud hari ini jamak ni maksudnya cara kita nak buat ayat apabila menggunakan jamak taksir. Jamak taksir sebagaimana dulu kita bincang, satu ada jamak taksir lil akal, satu lagi ghairil akal. Jadi 2 lah jamak taksir ni. Satu untuk akal, akal ni maknanya untuk orang, untuk manusia. Manakala ghairil akal ni untuk benda dan juga binatang yang tak ada akal. Ghairi itu maknanya tak ada akal. Jamak taksir ada 2. Satu yang berakal, satu yang tidak berakal. Jadi, apa perbezaan antara jamak taksir yang menjadi subjek? Kaedahnya adalah berikut. Ini kaedah dia yang tuan-tuan kena ambil perhatian. Bila fa'il dan jamak taksir, fa'il, ini FF, KFI. Kalau FI, fa'ilun maknanya perbuatan. Ini fa'il maknanya pembuat. Bila pembuat itu dalam bentuk jamak taksir, li ghairil akil, jadi fa'il dia wajib dalam keadaan mufrad muannas. Jadi kalau sekiranya yang membuatnya itu bukan orang yang tak ada akal, bukan manusia, jadi dia punya fa'il dia mesti mufrad muannas. Maknanya mufrad satu muannas ni muannas perempuan lah, muannas. Itu dia punya kaedah yang kena kita ambil, kena ingat. Jamak taksir apabila fa'il jamak taksir ghairil akal, maka fa'il dia mesti mufrad muannas. Sebagai contoh di atas tadi. Contoh di atas ni mufrad muannas. Ini mufrad muannas ni. Salat, ini mufrad. Dan muslimatun ini adalah orang kan. Jadi contoh dia ini cari benda yang bukan orang lah. Tapi maknanya kita ingat ni dulu, kalau jamak taksir tu bukan untuk orang, ghair akal tu, maka fa'il dia mestilah mufrad muannas. Taksir li ghairil akal, yang bukannya orang. Kalau fa'ilnya jamak taksir lil akal, ini la ghairil, ini tidak berakal. Yang bawah ni yang atas ni berakal. Sorry. Yang atas ni adalah tidak berakal, yang bawah ni lil akal. Lil akal maknanya yang berakal lah. Maka fa'ilnya menyesuaikan fa'il tersebut. Jamak taksirnya untuk muzakkar. Hukum asalnya fa'ilnya wajib muzakkar. Baliknya bila jamak taksirnya untuk muannas, untuk wajib muannas, mufrad muannas.
Jadi mufrad muannas ni sebagaimana contoh yang tadilah. Yang tadi ini adalah mufrad muannas. Azamat itu mufrad. Kemudian ada ta muannas. Mufrad muannas lah. Jadi kalau sekiranya bila fa'ilnya jamak taksir lil akad, maka fa'ilnya menyesuaikan dari jenis dari fa'il tersebut. Bila jamak taksirnya muzakkar, macam muslimun, maka hukum asalnya fa'ilnya adalah wajib muzakkar. Sebaliknya jika jamak taksirnya muannas, maka wajib pula muannas. Jadi di sini ada betul di bawah ni, terkadang dikata di dalam fa'ilnya di dalam bentuk mufrad muannas seperti pada surah ini ada pengecualian dah, ada di sini pengecualian. Jadi kita pergi kepada kaedah dia. Kaedah jumlah fi'liyah. Ini nak buat ayat jumlah fi'liyah ni. Jamak taksir. Bila fa'il dia jamak taksir. Bila fa'il jamak taksir li ghairil akal, maka fa'ilnya wajib dalam keadaan mufrad muannas. Kalau ingat tu. Tolong fahamkan dan ingat yang tu. Kalau bukan manusia, dia punya fa'il dia mestilah mufrad muannas. Maknanya ada tak mati tu. Bila fa'ilnya jamak taksir li akal, maka fa'il dia menyesuaikan daripada fa'il tersebut. Kalau laki-laki, laki-laki lah. Kalau perempuan, perempuan. Okey, sejauh ini okey dia punya kaedah dia ni, tuan-tuan dapat clear ataupun ada yang tak jelas? Sila beritahu. Okey, Ustaz. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Lepas itu kita berbangkit, kita pergi kepada muka surat surat apa ni kita ni? 67. Muka surat 67. Jamak taksir li ghairal akad. Jadi ketika dalam bentuk mufrad beberapa kata benda, sebab dia li ghairi, maknanya kata benda lah, untuk benda, bukan untuk orang. Jadi mungkin benda tu ada muzakkar dan ada muannas. Namun ketika benda tersebut berubah menjadi bentuk taksir, maka semuanya dianggap muannas. Jadi semua benda yang mulanya adalah, kalau mufradnya adalah muzakkar, apabila dijamak taksirkan dia jadi muannas. Contoh macam buku. Kitabun tu muzakkar. Tapi apabila kita taksirkan ni, jamak taksirkan, dia jadi kutubun. Kutubun tu adalah jamak taksir. Jamak taksir perkataan kutubun tu dianggap muannas. Kalau sekiranya rasulun, itu seorang rasul. Kalau jamak dia, jamak taksir, rusulun. Rusulun tu jadi muannas. Takkanlah rasul muannas. Tak sabar, bukan. Perkataan tu adalah perkataan muannas. Itu dia punya kaedah dia. Jadi semua jamak taksir dari benda yang tidak ada berfikiran, tak ada fikiran, dia hukumnya adalah muannas. Jadi kaedah dia adalah semua jamak taksir dengan benda. Dalam bracketnya ghairul akad, dihukumkan dengan muannas. Jadi jamak taksir mula-mula dia mungkin muzakkar. Tapi apabila ditukar kepada jamak taksir, salah satu muzakkar. Tapi apabila dia jamak taksir, dia jadi muannas. Sila perhatikan label berikut untuk memahami jumlah fi'liyah. Jamak taksir li ghairil akad. Jadi kolom dia, kolom belah kiri dia adalah bentuk mufrad dan kolom belah kanan adalah bentuk jamak taksir. Mana kolom dia? Di sini. Cuba kita tengok ni sebagai contoh. Ini cara nak buat ayat. Nanti kalau tuan-tuan nak buat ayat, kena berpandu pada ni. Kalau mufrad dia, ini jamak taksir. Mufrad dia bakat ainun. Bakat ainun. Bakat ini adalah fa'il madhi. Fa'il madhi ini menunjukkan telah menangis. Tapi ada ta ta'nis menunjukkan
benda yang benda pembuat dia, fa'il dia adalah taknis ataupun dia adalah muannas. Jadi ainun ni tengok ejaan dia tak ada tanda muannas pun. Tak ada ta marbutah ke, tak ada hamzah ke, tak ada tanda dia muannas. Tetapi Abang sebelah dia. tetapi ainun ni adalah anggota mata manusia yang ada berpasangan. Ada berpasangan kiri dan kanan. Jadi ain tu jadi muannas. Oleh kerana ain ni jadi muannas, maka ada ta ni, ta taknis. Jadi bakat ainun. Jadi maknanya mata tu telah menangislah. Ini kalau dia satu. Ainun ni satu benda, satu mata. Tapi kalau banyak mata, jamak dia adalah uyunun. Jadi bakat uyunun. Bakat ni tetap bakat lah. Tetapi ainun jadi uyunun. Sebab dia jamak taksir. Uyunun. Jadi uyunun ni jamak taksir kepada ainun. Tapi dia punya ni tetap juga mu'annas mufrad. Mufrad mu'annas maknanya ada ta taknis. Perkataan sama untuk perbuatan, tetapi dia punya fa'il je, yang ini satu, yang ini jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Jadi jamak taksir uyunun ni pun dianggap sebagai mu'annas. Sebab tu dia ada ta taknis. Sebab dia dianggap mu'annas. Begitu juga dengan jara, kalbu. Jara ni maknanya berlarilah. Telah berlari. Apa yang berlari? Kalbu. Al-kalbu. Jadi kenapa dia sini domah? Dia domah kerana dia sebagai fa'il. Fa'il mesti hukumnya domah. Jara, kalbu. Sama ada dia ketika dia mufrad ataupun dia dalam jamak taksir. Jamak taksir jarat kalbu. Jadi telah banyak anjing telah berlari. Jadi kenapa ada ta taknis ni? Kerana kalbu ini adalah jamak kepada kalbun. Kalau kalbun tu muzakkar, sebab itu sini tak ada dia punya tanda muannas. Tapi apabila kalbun, dia sudah bertukar menjadi muannas. Bertukar muannas, perkataan fa'il dia juga bertukar jadi muannas daripada jara kepada jarat. Ada ta taknis. Kalbun, kalbu. Kalau ada alif lam, tak ada bun lah. Tapi kalau tak ada alif lam, kalbun. Kalau ada alif lam, kalbu. Jadi kalbu ini adalah jamak kepada kalbun ataupun al-kalbu. Jadi anjing seekor. Ya, ini banyak anjing. Bila banyak anjing, jamak taksirnya bertukar menjadi muannas. Contoh ingat tu. Bila fa'il dia di sini adalah muzakkar. Kalbun ni muzakkar. Seekor anjing. Tapi bila banyak anjing, jadi muannas. Jadi oleh kerana muannas, kenalah tukar jara kepada jarat. Menunjukkan anjing yang anjing itu sudah bertukar jantina kepada muannas. Bukan anjing tu anjing betina, tidak. Tak kira lah anjing betina, anjing jantan ke, tapi apabila dia tertukar kepada jamak taksir, dia jadi muannas. Walaupun anjing itu semua jantan belaka, tapi apabila kita sebut dia dalam jamak taksir, dia sudah jadi muannas. Apabila muannas, kita wajib tambah ta taknis pada kataan fa'il. Okey. Saya harap tentuan jelaslah. Kalau jelas yang dua ni, insya-Allah yang bawah tu sama. Tak apalah, kita teruskan. Kemudian contoh yang seterusnya dha'a. Dha'a tu mana hilang. Kitabun. Telah hilang kitab. Kitabu, al-kitabu telah hilang. Apa yang hilang? Pembuat dia adalah kitab. Kitab tu yang hilang. Jadi perbuatan dha'a. Dha'a ni adalah untuk muzakkar. Sebab tak ada taknis. Jadi kitabu. Jadi kitabu ni kalau satu, dia adalah muzakkar. Tapi apabila kita sebut kepada muannas, jadi kitabun, kutubun. Kutubun ni sudah jadi muannas. Sebab itu ditambah ada ta taknis ni. Sa'at kutubu. Sa'at al-kutubu. Jadi ini adalah muannas. Jadi kutubu asalnya adalah, mufradnya adalah muzakkar. Manakala apabila ditukar kepada taksir
maka dia bertukar pada muannas. Kutubun. Kutubun ni jamak taksir kepada al-kitab. Jadi dia muannas, maka wajib tambah ta. Sa'at. Sa'at. Telah hilanglah buku-buku. Begitu juga dengan kasura al-masjidu. Kasura al-masjidun. Masjidu ni satu masjid. Jadi kasura adalah fa'il untuk mufrad, untuk satu benda. Bendanya apa? Masjid. Jadi maknanya masjid telah banyak. Kasura maknanya telah menjadi banyak. Mulanya satu je, tambah dua, tambah sebagainya. Jadi kasura maknanya telah bertambah banyak. Ini perbuatan ni, bukan sifat. Perbuatan. Perbuatan apa? Membanyak. Membanyak masjid. Jadi masjidnya, masjidu, masjid itu satu. Dan dia adalah muzakkar. Kata masjidnya adalah muzakkar. Tetapi apabila kita jamak taksirkan dia jadi masajidu. Masajidu, dia sudah jadi muannas. Apabila muannas, dia wajib ada tambah ta. Ta mati, ta taknis. Jadi kasurat masajidu. Masajidu ni adalah jamak taksir. Jamak taksir yang dalam kumpulan jamak taksir ada alif dan ada dua huruf selepasnya. Maka dia adalah ghairun mansub. Maknanya dia tak boleh berbaris atas. Tak boleh berbaris atas. Melainkan kalau ada alif lam. Kalau ada alif lam ni bukan tak boleh berbaris atas, tak boleh berbaris bawah. Melainkan kalau ada alif lam. Kalau alif lam ni boleh. Ini kita boleh letak al-masajidi. Tapi kalau tak ada al ni, kena sebut masajidah. Masajidah ataupun masajidu boleh, masajidah boleh. Tapi tak boleh masajidi. Sebab dia masuk dalam kumpulan perkataan ghairu mansub. Ingat lagi? Yang lepas-lepas tu? Ada yang dah lupa? Okey, Ustaz. Jadi ini adalah perkataan yang termasuk dengan ghairil mansuri. Jadi yang ini. Okey, berikutnya nabatat sajaratu. Sajaratu ni adalah muannas. Jadi patutlah dia sebut nabatat. Sebab dia muannas. Jadi muannas nabatat sajaratu. Sajaratu ni adalah satu pohon. Satu pohon atau satu pokok. Apabila kita tukar dia kepada jamak taksir daripada sajaratun jadi asjaru. Asjaru ni adalah pokok-pokok. Jadi dia tetap muannas. Sebab di sini pun muannas. Masa dia mufrad pun muannas, apabila tukar pun dia muannas. Asjarah. Asjarah ni adalah jamak taksir. Jamak taksirnya dia jadi muannas. Jadi walaupun depannya muannas, ini pun muannas juga. Apabila sama muannas mana diguna kata yang sama, tabatat juga. Jadi ta taknis ni masih ada. Sini pun ada sebab kedua-duanya muannas. Mufrad pun muannas, muzakkar pun mufrad dia muannas, dan jamak taksir pun dia muannas. Jadi katanya nabatat asjaru. Okey, jadi maknanya kena perhatikan dia punya fa'il dia tu. Ketika dia satu pun sama dengan dia jamak. Satu dan jamak, dia punya perkataan fa'il dia sama, tak berubah. Kerana dia tetap, dia adalah mu'annas. Berbeza dengan contoh di bawah. Jaffa nahru. Jadi jaffa ni maknanya telah kering. Telah tak berair. Telah kering. Nahru. Nahru ni fa'il dia. Fa'il dia bagi dhammah. Jadi nahru ni adalah muzakkar. Dia muzakkar. Sungai ni adalah muzakkar. Nahru. Jadi dia punya fa'il dia jaffa. Jaffa. Tetapi apabila kita jamakkan sungai ni daripada nahru kepada anharu. Anharu ini sudah jadi mu'annas. Apabila jadi mu'annas wajib dia tambah ta ta'nis. Jadi daripada jaffa kepada
jafat anhara. Maknanya sungai-sungai itu telah mengering, telah tak berair, tak ada air. Begitu juga dengan contoh berikutnya. Sakatat warakatu. Warakatu ni adalah selai daun. Sakatat adalah gugur. Jadi sakatat kenapa ada ta mautah ni, ada ta ni? Sebab warakatu ni adalah muannas. Apa tanda muannas? Ada tu tu. Ada ta marbutah tu tanda muannas lah. Jadi sakatat warakatu. Jadi warakatu adalah dia muannas. Apabila kita jamakkan, jadi daripada warakatu jadi awraku. Al-awraku. Jadi awraku pun muannas. Sebab itu dia sakatat juga. Sama dengan ketika dia mufrad dan juga dia jamak sama saja. Begitu juga contoh berikutnya. Zahratun. Zahratun bunga. Tafat tahat. Maknanya bunga itu telah tafat, telah membuka. Dia perkataan fataha. Fatahat maknanya dia telah bermekar, dia telah berkembang ataupun dia telah kembanglah. Dia telah kembang. Satu bunga telah kembang. Tapi kalau banyak, zahratun jadi azharu. Jadi tafat tahat azharu. Maknanya telah berkembanglah bunga-bunga. Bunga apa? Tak kisahlah, bunga raya ke, bunga pokok rambutan ke, whatever bunga lah. Telah berkembang. Jadi tafat tahat. Ada ta'nis. Kenapa? Sebab perkataan azharu adalah mu'annas. Yang ini pun tafat tahat zahratu. Kenapa yang ini ada ta'nis? Kerana zahratu itu juga adalah mu'annas. Dua-dua mu'annas. Melain kisahnya dengan gharida ta'iru. Gharida itu maknanya berkicau. Ini fa'il. Gharida. Jadi gharida ni dia tak ada tambah ta'nis. Sebab apa? Sebab ta'iru ini adalah muzakkar. Ini adalah muzakkar. Jadi gharidat ta'iru, jadi tak ada ta'nis dia sebab ini muzakkar. Tetapi apabila ta'iru ni bunga burung ni di jamak taksirkan jadi tuyur. Tuyurun ini sudah jadi mu'annas. Tapi jadi mu'annas maka kena tambah ta'nis. Uridat tuyurun. Jadi kena ingatlah ni. Apabila dia jamak taksir dia sudah jadi mu'annas dan fa'il dia pun kena mu'annas juga. Mengikut dia punya fa'il dia. Kalau fa'il mu'annas dia ikut mu'annas. Begitulah di bawah ni kulub. Kulub maknanya hati. Khosya'a. Khosya'a maknanya khosyak. Hati telah khosyak. Ini hati ini satu hati. Al-kulubu. Satu hati. Dan dia bagi bu. Kenapa bu? Sebab dia fa'il. Ini khosya'a. Khosya'a pasal apa dia khosya'a? Sebab dia fa'il madi. Fa'il mabni ala fathah. Dia sentiasa bagi atas. Dia tak ada ta'nis. Sebab apa tak ada ta'nis? Sebab kataan lepasnya adalah muzakkar. Kulbu. Kulbu ni ada kulbu. Kulbu ni adalah dia punya mufrad satu. Apabila banyak al-kulubu. Al-kulubu dia sudah jadi mu'annas. Asalnya muzakkar. Apabila taksir jadi mu'annas. Apabila mu'annas kena tambah ta'nis. Jadi khasi'at kulubu. Maka telah kosonglah hati-hati mereka. Kemudian yang di bawahnya sini itma'annat nafsu. Jadi nafsu ni adalah jiwa. Jiwa ni adalah dianggap mu'annas, bukan muzakkar. Jiwa. Jadi apabila jiwa ini dianggap sebagai mu'annas, maka ditambah ta'nis. Walaupun dia satu, dia mufrad, tapi dia adalah mu'annas. Apabila kita jamak taksirkan,
dia tetap mu'annas. Jadi an-nufusu. An-nufusu itu adalah jamak taksir kepada nafs. Jadi dia adalah mu'annas. Bila mu'annas, dia mesti ada ta'nis, iaitu itma'annat nufusun. Jiwa-jiwa yang tenang. Kalau ini jiwa yang tenang, ini jiwa-jiwa yang tenang. Di mana fa'il dia berbaris dhamma, manakala ini perkataan fa'il, perkataan perbuatan dia adalah mu'annas juga, sebab nufusun mu'annas. Ketika dia jamak taksir mu'annas, ketika dia mufrad pun mu'annas. Sejauh ini ada perkara berbangkit? Okey Ustaz, okey. Okey ya, semua okey ya. Kalau ada sila bangkitkan supaya kita boleh bincang, supaya tuan-tuan dapat terang yang ni. Sebab yang ini asas ni. Kalau yang ni kita tak clear, nanti lagi naik atas nanti lagi kita hadapi banyak masalah. Jadi bila kita perhatikan tabel di atas, maka kita akan dapati bahawa ketika dalam bentuk tunggal, kata-kata tersebut ada yang muzakkar, ada yang muannas. Baik yang muannas kerana keberadaan tamarbutah seperti sajarah dan juga zahrah, bunga pohon, maupun yang disepakati sebagai muannas. Jadi orang Arab menganggap kataan nafsun dan juga ainun adalah muannas. Nafsun, jiwa, ainun juga adalah muannas. Namun ketika kata tersebut berubah menjadi bentuk taksir, maka semuanya dihukumkan muannas. Di sini tadi. Jadi semua fa'il sesudah kataan perbuatannya semuanya muannas. Semuanya muannas. Walaupun asalnya ada yang muzakkar, ada yang muannas. Asal ketika dia satu. Tapi apabila dijamak taksirkan, maka dia jadi muannas. Kerana kerana fa'ilnya dalam keadaan muannas. Fa'il, maka fa'il perbuatan jumlah fi'liyah dengan jamak taksir ghairil akal menggunakan fa'il mufrad muannas sebagaimana contoh yang kita bincang tadi. Okey? Ada perkara berbangkit? Tak ada. Senyap tu saya kata tak adalah. Okey, kita pergi pada jamak taksir lil akil. Lil akil ni maknanya untuk orang lah, untuk manusia, untuk yang berakal. Berbeza dengan jamak taksir yang ada akal. Yang tak ada akal, yang semuanya hukumnya muannas. Apabila jamak lighal akal, yang tak ada berakal, maka dia punya jamak dia punya jamak taksirnya semua muannas. Jamak taksir lil akal, yang ada akal dihukum sebagai muzakkar dan ada yang dihukum sebagai muannas, tergantung kepada apakah kata tersebut digunakan untuk lelaki ataupun untuk wanita. Cuba tengok contoh di sini. Rajulun maknanya seorang lelaki. Rijalun maknanya banyak lelaki-lelaki. Rijalun adalah jamak taksir. Jamak taksir ini walaupun laki-laki, perkataan ini dianggap sebagai muannas. Tapi ada dia punya hilaf lah. Ada ulama bahasa membincangkan masalah lelaki ini. Takkanlah apabila dia jamak taksir jadi perempuan. Jadi yang itu ada dua pandangan. Ada kata tetap dikatakan ini sebagai rijalun ini sebagai muzakkar, ada yang kata ditukar menjadi muannas. Tetapi kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, dia ditukar menjadi muannas. Walaupun untuk orang laki-laki. Rajulun, rijalun. Rijalun ni adalah muannas kerana dia jamak taksir. Tapi ada yang kata lelaki. Tak kisahlah. Lelaki ke wanita ke, tapi untuk lelaki ni dia ada dua. Boleh katakan dia adalah sebagai muzakkar ataupun boleh juga sebagai muannas. Logiknya muzakkar lah. Tapi dia dianggap sebagai muannas oleh satu kaum. Ada satu kaum mengatakan dia adalah muannas, ada kaum lain satu muzakkar.
Jadi tuan-tuan boleh pakai mana satu tak ada masalah. Muzakkar ke muannas ke boleh diterima sebab ada alasan masing-masing. Juga talibun. Talibun ini seorang pelajar laki-laki. Tapi apabila ramai pelajar laki-laki, tulabun. Tulabun ni dia anggap muannas. Jadi ada anggap muannas, ada anggap muzakkar. Tuan-tuan nak pakai mana? Terpulang. Tapi kalau ikut Quran, digunakan muannas. Begitu contoh berikutnya. Armalatun. Armalatun maknanya seorang janda. Kalau ramai janda, aramilun. Seorang janda ni seorang perempuan lah. Jadi seorang perempuan armalatun muannas lah. Apa tanda muannas? Termarbutan. Dan aramilun maknanya ramai janda-janda. Jadi walaupun ramai janda-janda, dia tetap muannas sebab dia memang muannas. Apabila jamak taksir pun juga muannas. Dia tak tukar pada muzakkar. Dia tetap muannas. Jadi aramalatun mufrad, aramilun muzakkar, dia dua-dua ni adalah muannas. Begitu juga dengan amatun. Amah maknanya hamba perempuan. Dengan imaun. Imaun pun adalah jamak taksir kepada amatun. Jadi dia tetap muannas. Jadi muannas tak bertukar. Kaedah yang berlaku adalah jumlah fi'liyah dengan fa'il jamak taksir lil akal. Berakal. Jadi dia kaedah dia apa? Satu, bila jamak taksir lil akal, jamak taksir untuk manusia, untuk muzakkar, maka fa'il yang digunakan dalam bentuk muzakkar. Ini satu kaul lah. Tadi kita kata apabila dia jamak taksir saja, dia bertukar muannas. Tapi dalam buku ni kata jamak taksir untuk orang. Untuk yang ada akal, muzakkar, maka fa'il dia, perbuatan dia, mestilah dalam bentuk mufrad muzakkar. Bila jamak taksir lil akal, untuk muannas, maka fa'il dia mufrad muannas. Ini ada dua pandangan lah. Kalau pandangan yang kita ikut Quran, yang ini juga adalah mufrad muannas. Kedua-duanya apabila jamak taksir dia mufrad muannas. Tapi yang ini digunakan mufrad muzakkar. Okey. Jadi kaedah taksir jamak taksir lil akal, bila jamak taksir berakal untuk muzakkar, maka fa'il yang digunakan adalah mufrad muzakkar. Bila jamak taksir lil akal untuk muannas, maka fa'il dia pun mufrad muannas. Okey, itu clear. Kalau tak clear, kita bincang lagi. Clear ya? Okey. Okey ya, tak ada berbagi. Okey. Dan sila lihat tabel berikut untuk memahami jumlah fi'liyah dengan jamak taksir, baik muzakkar maupun muannas. Ini muka surat 70. Muka surat 70. Tabel jumlah fi'liyah. Kita masih lagi jumlah fi'liyah. Jamak taksir lil akal muzakkar. Jamak taksir lil akal muzakkar. Jadi di sini jalasat talibu. Maknanya telah duduk seorang pelajar laki-laki. Telah duduk. Talibu, bu tu maf'ul kerana dia duduk dekat fa'il. Fa'il wajib berbaris marfu'. Apabila kita jamakkan jalasat tulabu. Jalasat tulabu. Jadi jalasa ini pun jalasa, tak berubah, dia kata tetap muzakkar. Tak apalah, kita terima yang dia ni. Sama dia kita terima pandangan dia ni, jalasa talibu ini adalah untuk muzakkar. Jalasa ni maknanya setelah duduk seseorang laki-laki, yang ini pun jadi tak, walaupun ini maknanya jamak ini adalah jadi jamak taksir ini jadi muannas, tapi mengikut ini dikata tidak, dia tak tukar. Dia tetap jalasa juga. Okeylah, kita terima yang ni. Jadi jalasa, yang ini jalasa talibu, yang ini jalasa tulabun. Tulabun itu adalah jamak. Jadi ini menunjukkan dua-dua itu gunakan jalasa
apa namanya, fa'il untuk muzakkar. Tabassama tajiru. Seorang pedagang telah tersenyum. Sebab dia banyak untung, dia senyumlah. Tabassama tajiru. Jadi telah tersenyum seorang pedagang, seorang perniagaan. Yang ini telah senyum beberapa orang peniaga. Jadi peniaga telah senyum. Jadi tabassama sama sebab dia adalah dianggap sebagai muzakkar. Ini muzakkar, ini muzakkar, jadi dua-duanya muzakkar. Jadi begitu juga dengan yang ini. Qama ahun. Seorang ahun ni maknanya saudara. Qama maknanya telah berdiri. Ini seorang. Kalau banyak ikhwatun. Ikhwatun ni kalau mengikut formula kita tadi, dia adalah muannas. Tetapi dalam formula ini tidak. Dia tidak muannas. Dia tetap muzakkar. Jadi tetap muzakkar jadi qama. Qama ikhwatun. Ikhwatun ni dah tahu dah dia muannas. Tapi dia berpegang pada pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama dia muannas. Tapi pendapat yang pertama dia tetap muzakkar. Tak apalah, kita pakai jelah. Jadi qama ikhwatun. Jadi apabila kita nak buat ayat tu, nak cakap tu, kita ingatlah apa kataan yang kita nak guna. Kalau nak guna untuk muzakkar kan muzakkar lah. Kalau untuk muannas lah. Contoh lagi macam karuma waniyun. Karuma maknanya orang kaya. Orang kaya itu telah mulia. Telah mulia. Jadi waniyun ni adalah orang kaya. Karima ni adalah telah mulia. Dulu dia kurang mulia. Tapi sekarang dia telah mulia, dia banyak bersedekah, maka dia telah jadi mulia. Karima, waniyun. Kemudian apabila kita apabila kita jamak taksirkan aghniya'u. Aghniya'u ni memang muannas, dah ikut dia punya tanda. Tetapi dalam buku kita ni dia anggap muzakkar juga. Sebab itu digunakan karuma aghniya'u. Aghniya'u ni tanda muannas ni. Alif hamzah ni tanda muannas. Tapi kita lupakan yang itu dulu, kita terimalah dia asal orang je kita kata dia muzakkar. Jadi kita gunakan karuma. Bukan karumat. Dan karuma. Jadi kasaru fakirun. Jadi bertambah banyaklah orang-orang miskin. Jadi bukan orang miskin, bertambah banyaklah orang fakir seorang dan bertambah banyaklah orang-orang miskin. Fukara adalah ramai orang miskin. Jadi fukara ni sepatutnya adalah muannas, tapi dalam buku ini dia panggil muzakkar sebab tu dia tak bubuh taknya. Begitu juga seterusnya. Sa'ufa. Da'ufa. Da'if maknanya orang tua. Syekhun. Da'ufa maknanya lemah. Syekhun maknanya orang tua. Orang tua itu telah lemah. Ini seorang tua ni. Seorang tua. Jadi kalau dia banyak suyufun. Suyufun ni ada jamak pada syekhun. Jadi suyufun ni kita kata dia adalah muannas, tapi mengikut buku ni dia kata muzakkar. Akan du'ufa. Du'uf ni maknanya lemah. Suyuf ni adalah orang tua. Orang tua tak kisahlah, asalkan dia dhaif. Saya mungkin termasuk dalam kumpulan suyuf. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya yang kataan syuyuhu tu, itu dia tak kira lelaki perempuan kan. Katakanlah yang orang tua tu perempuan saja perempuan tu. Macam mana jadinya? Jadi syuyuh. Tambah buta ujung Ustaz. Yang mana yang ni? Ya. Kataan orang tua tu. Okay. Saya fikir kalau misal katakan orang tua tu yang perempuan saja. Macam tu dia masuk jadi macam mana Ustaz? Syuyuh. Tambah buta tak ujung? Perempuan saja. Ya. Inilah kira. Kalau sekiranya perempuan saja, suyufun. Ini saya tak pasti.
Saya tak pasti perempuan saja. Ya. Ada lelaki je lah, semua perempuan tu. Kalau mengikut teorinya tambah termarbutah lah kan. Ya. Jadi suyuh hutun. Hutun. Ada termarbutah lah sini. Yuhud. Bila termarbutah maka ini pun kena tukar kepada suyu sarufat. Ada ta taknis. Suyufat. Tak taknis sini. Sini pun tak taknis jugalah. Sini kena suyu tun. Teori dia. Tapi penggunaannya saya kena check. Jadi maksudnya kalau misalnya dia jadi muannas tu jadi memang jadi da'ufat. Ya Ustaz? Da'ufat. Da'ufat lepas tu ujung tu berubah jadi ada ta marbuta pula ya. Itu teorinya. Tapi Teori. penggunaannya saya tak pasti. Ya okey. Penggunaan dia saya tak pasti. Kalau teorinya tambah marbutah lah kan. Ya. Dia tambah marbutah maka sini tambah dengan ta mati. Di sini pun gitu juga sebab menunjukkan perempuan kan. Ya. Tetapi itu teori. Teori ya. Saya tak pasti. Okey Ustaz. Terima kasih. Nanti saya cek dulu. Terima kasih. Okey, kita teruskan ya. Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Senyap tu tak ada lah. Kemudian sini la'ibah. La'ibah dia maknanya telah bermain. Siapa yang main? Waladu. Waladu tu dal tu bagi dhammah kerana dia fa'il. Dan ini seorang telah bermain kanak-kanak lelaki seorang. Apabila kita jamak taksirkan auladu. Auladu la'ibun. Dia di sini tetap dia katakan ini sebagai muzakkar, tak berubah. Sebab dia antara laki-laki. Jadi tak berubah. Ikut buku ni. Tapi kalau tuan-tuan buka Quran, dia akan tambah sini la'ibat. Kalau Quran lah. Auladu. Kalau al-wadu lah. Kalau kita tengok Quran lah. Jadi Quran dia menggunakan sini sebagai mu'annas. Yang al-wadu ni dah satu makna lah sebab dia jamak taksir. Tapi buku ni kata tak. Dia pakai kaul yang kedua. Jadi kita ikut saja. Ja'a dhaifu. Jadi seorang tetamu telah datang. Dhaifu adalah tetamu, seorang tetamu. Apabila jamak duyuf. Duyuf ni ja'a duyuf. Duyuf ni sepatutnya muannas, tapi di sini dianggap sebagai muzakkar. Jadi ja'a duyufu. Dan zahaba zamil. Zamil ni maknanya teman. Zamilun adalah teman. Jadi telah datang seorang teman lelaki. Kemudian di sini diguna zahaba juga. Zahabal zumala'u. Alif hamzah ni tanda muannas. Tetapi buku ni kata zahaba, tak ada tak ni. Tak apa, kita terima je lah. Dan yang akhir tawafa. Tawafa ni mana tawaf. Telah tawaf. Haju, seorang haji. Haju, seorang haji. Yang ni seorang haji telah tawaf. Bila ramai orang haji, ujaju. Ujaju ni adalah muzakkar, adalah muannas sepatutnya. Sebab dia jamak taksir. Tetapi dia kata sini muzakkar tak apa. Jadi tawafa. Tawafa tetap tawafa. Jadi telah tawaflah orang-orang yang buat haji. Ini contoh untuk muzakkar. Okey. Saya rasa kefahamannya insya-Allah tak ada salah pun, faham. Tapi nak ingatkan perkataan tu muannas muzakkar itu satu hal lagi lah. Itu kena dengan latihan lah. Kalau tak ada latihan memang kita lambat dapat lah. Inam. Kena ulang. Jadi benda ni kena banyak kali ulang. Okey. Kalau okey, kita terus kepada muka surat berikutnya. Muka surat 71. Adakah saya pergi terlalu laju ataupun terlalu slow? Okey dia Ustaz. Okey Ustaz.
Okey. Ustaz, Okey. Ustaz, Ya, ya. saya nak confirm je lah Ustaz, saya nak pasti je Ustaz. Ya. Jamak taksir ni Ha. untuk yang lil hairil akil tadi, yang benda-benda tadi, Ya. dia boleh jadi dua lah Ustaz dia. Boleh jadi muzakkar, boleh jadi muannas. Ya. Sementara yang lil akil ni, yang manusia ni, dia banyak kepada muzakkar lah Ustaz dia. Tidak juga. Ya, lil akil ni yang makna yang lil akil ni makna yang berakal lah. Manusia Ya. lah, banyak manusia. Jadi yang wanita pun ada, yang laki-laki pun ada. Ya. Ha. Tapi dalam kita yang bincang tadi, Ya. nampaknya lebih kepada yang muzakkar lah kan. Dia punya fi'il. Tidak juga, sama je. Dan kita dapat ni sama je. Muzakkar, muannas, orang perempuan, lelaki, tidak ada yang digambarkan mana yang lebih banyak. Cuma kalau sekiranya dalam kumpulan tu katakan ada 100 orang, yang mana yang laki-lakinya seorang je, itu kita kira dia muzakkar. Walaupun yang laki-laki seorang, tetapi yang laki-laki itu mewakili yang perempuan. Maknanya kalau dalam satu tu kata 100 orang, daripada 100 ada seorang je laki-laki, kita kena masukkan kumpulan itu sebagai muzakkar. Tapi kalau tak ada laki-laki yang seorang tu, kita kena bagi dia muannas. Jadi benda tu kena bukan kira mana banyak, tidak. Tapi maknanya muzakkar pun banyak, muannas pun banyak, sama-sama banyak. Tapi untuk keterangan ni cuba tengok yang ni. Jadi untuk contoh ini adalah contoh pada tabel ni, tabel muka surat 71. Bila kita perhatikan tabel di atas, terlihat bahawa tidak ada perbezaan fa'il yang digunakan baik ketika dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk taksir. Ketika di mufrad ataupun jamak taksir. Kerana memang jamak taksir untuk muzakkar tetap dianggap muzakkar. Ini pandangan dia. Jamak taksir muzakkar dianggap muzakkar. Bukan anggaplah. Memang orang tu kalau budak macam tadi talibu dengan tulab, pelajar laki-laki dengan pelajar-pelajar, ramai pelajar laki-laki, memang muzakkar. Dari segi orangnya memanglah muzakkar. Tapi dari segi hukum dia adalah muannas. Itu pendapat dia. Tapi kalau kita nak pakai pendapat dia, boleh. Tak nak pakai pun tak salah apa-apalah. Okey je, dua-dua boleh. Tapi Quran menggunakan yang muannas. Apabila jamak taksir je, ditukar muannas. Walaupun daripada muzakkar. Okey, jadi berada dengan jamak taksir ghairil akal dan jamak taksir lil akal untuk muannas yang dihukum muannas. Jadi jamak taksir yang tidak berakal dan yang berakal untuk muannas, maka dia muannas. Jadi tak jadi salah lah. Contoh macam di sini. Bakat armalatun. Bakat maknanya telah menangis. Armalatun, malatu maknanya seorang janda telah menangis. Seorang. Tapi kalau ramai, bakat juga. Bakat aramilu. Aramilu. Aramilu ni jamak taksir untuk muannas. Maka dia muannas. Walaupun tak ada tanda muannas di sini, cuma dia adalah jamak taksir. Jamak taksir dia muannas. Jadi muannas dia kenalah bakat sebab dia muannas. Kataan muannas. Dan orang pun memang muannas. Dia tak salah lah ni. Sebab itu dua-dua bakat, yang ni pun bakat. Tetapi yang begitu juga dengan contoh di sini. Seorang qamat qaidu. Seorang wanita telah berdiri. Seorang wanita haid telah berdiri. Jadi seorang wanita qamat qaidu memanglah dia muannas.
Walaupun tak ada tanda di sini, tapi tak adalah orang lelaki menghadap ini. Haid ni tak ada orang lelaki, jadi mesti orang perempuan. Jadi seorang wanita yang haid telah berdiri. Apabila kita jamakkan ha itu ni tadi, orang yang seorang perempuan haid tadi, jadi hawa itu. Hawa itu. Hawa itu ni adalah jamak taksir. Tetapi jamak taksir yang ghairil mansub. Yang tak boleh di i'rab ataupun tak boleh ditanwin, tak boleh dibagi bawahkan, dan juga tak boleh apa lagi? Itu yang dilarang daripada tanwin. Jadi tak boleh berbaris dhammah, tak boleh berbaris tanwin, dan tak boleh juga berbaris tanwin dan berbaris bawah. Jadi dia adalah muannas. Bukan muannas, jadi qamat. Bukan qama tapi qamat. Sebab dia adalah muannas. Dia jamak taksir. Jamak taksir kena dia adalah muannas. Muannas jamak taksir. Sebab sebelum ni pun dia muannas juga. Jadi muannas dengan muannas dia tetap muannas. Tak cuma hari ini dia single, hari ini dia banyak jamak. Okey. Contoh berikutnya tabassamat azra'u. Tabassamat azra'u seorang perawan. Azra'u seorang perawan telah tersenyum. Tabassamat. Jadi azra'u ni adalah muannas. Dan muannas kenalah ada tambah ta ta'nis. Jadi perkataan daripada tabassama jadi tabassamat ada ta ta'nis. Jadi seorang perawan telah senyum. Apabila kita taksir jamak taksir kan, jadi daripada azra'u jadi azara. Azara jadi dia sudah menjadi jamak taksir. Jamak taksir dia tetaplah muannas. Alal kerana muannas kena ada ta ta'nis. Jadi tabassamat azara. Cuma kita nak perhatikan dia punya jamak dia daripada single dia, daripada mufrad dia kepada jamak dia, macam mana dia punya perubahan dia. Yang itu kena melalui tak ada formula. Tak ada formula untuk nak tukar. Melainkan melalui latihan lah. Selalu tengok, jadi barulah kita dapat dia punya perbezaan. Begitu juga dengan perkataan raja'at mar'atu. Seorang wanita telah pulang. Raja'ah kalau laki-laki. Kalau perempuan, raja'at. Siapa yang pulang? Mar'atu. Kenapa berbaris dhammah? Dia berbaris dhammah kerana dia duduk di tempat fa'il. Yang pulang tu siapa? Yang pulang tu seorang wanita. Jadi mar'atu berbaris dhammah. Jadi seorang pemulaan pulang. Ini dia mufrad. Kalau dia jamak daripada mir'ah, jadi nisa'u. Nisa'u maknanya ramai wanita. Sudah tentulah dia mu'annas. Jadi apabila mu'annas, jadi dia kena tambah ta'nis di ujungnya. Jadi yang ini pun ada ta'nis ketika dia mufrad, ketika dia jamak pun ta'nis sebab dua-dua itu adalah wanita ataupun mu'annas. Okey. Jadi jamak taksir. Ada soalan? Tak ada saya teruskan. Jamak taksir lil akil muannas merupakan bentuk dari jamak dari kata tunggal yang asalnya adalah muannas. Maka ketika menjadi jamak taksir tetaplah hukumnya muannas. Yang itu ingatlah. Jamak lil akil. Lil akil itu mana yang berakal. Muannas. Bila kita jamakkan, dia tetap muannas. Dalam catatan kami sangat sedikit jamak taksir. Ini yang Datuk tanya tadi. Dalam catatan kami sangat sedikit jamak taksir lil akil untuk muannas. Jamak taksir lil akil untuk muannas sangat sedikit dia kata. Bukan tak ada, sangat sedikit. Kerana kebanyakan jamak taksir lil akil adalah untuk muzakkar. Tabel di atas menunjukkan contoh isim muannas yang ketika jamaknya menjadi jamak taksir.
kami tidak menemukan kata lain yang lazim digunakan di dalam percakapan keseharian selain daripada contoh-contoh di atas. Ini dikata contoh-contoh ini adalah untuk jamak taksir yang isimnya adalah muannas. Okey. Saya rasa tuan-tuan sudah tak ada masalah yang ini. Kemudian kita beralih kepada muka surat berikutnya. Jadi hukum asalnya kata lil akil muannas ketika berubah menjadi jamak, maka dia menjadi jamak muannas salim. Lil akil apabila jadi muannas, apabila lil akil yang muannas, apabila kita jamakkan dia tidak jadi jamak yang taksir, tapi dia jadi jamak muannas salim. Jamak muannas salim ni maknanya jamak yang ikut peraturan. Berbeza dengan kata lailil akil yang muzakkar. Jadi kata orang yang muzakkar banyak dijumpai jamak taksirnya selain daripada jamak muzakkar salim. Sebagai contoh telah kami sebutkan. Jadi kalau lil akil ni jamak, dia tak pakai jamak taksir. Ada yang jamak taksir, ada yang jamak muzakkar salim. Ada perkataan yang menggunakan jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Tapi apabila ada juga yang menggunakan jamak taksir. Kedua tu ada jamak taksir dia. Kalau kita lihat betul-betul, kebanyakan yang jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim itu adalah perkataan berbentuk sifat. Perkataan berbentuk sifat. Ataupun fa'il. Fa'il tu maknanya berbentuk sifat. Kalau sifat tu digunakan jamak muzakkar salim, kalau muzakkar, kalau perempuan digunakan jamak muannas salim. Jadi di sini jamak taksir lil akal muannas. Jadi kalau jamak taksir untuk orang yang berakal ke perempuan, dalam catatan kami sangat sedikit jamak taksir berakal untuk muannas. Dia kata sikit kerana kebanyakan jamak berakal adalah untuk muzakkar. Itu dia kata. Barangkali boleh menjawab soalan yang ditimbulkan oleh Datuk Bashar tadi. Macam mana Datuk? Okey tak? Okey Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi yang kita bincang tadi adalah semua jamak, semua fa'il madi. Fa'il yang digunakan fa'il madi macam ni. Bakat, format, tabassat, semuanya ini adalah fa'il madi. Sekarang ni bagaimana nak buat ayat dengan menggunakan fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' dia yang tadi. Ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Jadi muzakkar muannas. Tadi fa'il madi. Ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Mudhari' maknanya sedang. Dalam contoh ini adalah Zaid sedang duduk. Jadi Zaid sedang duduk. Jadi ia jalisu. Fa'il madinya jalasa. Jalasa aliyun. Kalau fa'il mudhari' dia adalah ia jalisu. Maknanya ia jalisu, dia sedang duduk. Dia sedang duduk. Depannya ada fa'il. Fa'il dia aliyun. Aliyun tu bawah dhamma. Jadi kenapa bawah dhamma? Sebab dia adalah fa'il. Jadi ia jalisu sedang duduk. Siapa yang sedang duduk? Aliyun. Aliyun fa'il. Jadi ia jalisu aliyun. Itu kalau muzakkar. Kalau muannas tajlisu Fatimatu. Tajlisu ni ada dua makna. Satu makna dia seorang perempuan, dia. Satu lagi awak. Jangan salah faham. Tajlisu ni untuk dua kegunaan. Satu, dia seorang perempuan telah duduk ataupun awak seorang laki-laki sedang duduk. Tajlisu yang ini adalah untuk dia seorang perempuan sedang duduk. Kalau dia juga tajlisu juga awak seorang laki-laki sedang duduk. Jadi dalam hal ini oleh kerana ada Fatimah di hujungnya, maka tajlisu ini untuk dia.
dia seorang perempuan ataupun dia. Tajlisu, dia seorang Fatimah. Dia seorang perempuan sedang duduk. Ataupun tajlisu Fatimatu. Fatimatu. Jadi sini ada ta marbutah. Ta marbutah ini menunjukkan Fatimah itu seorang perempuan. Dia tak ada alif lam. Pasal tak ada alif lam, dia adalah isim alam. Tak ada alif lam. Kalau ubah Al-Fatimah, tak boleh lah. Sebab dia isim alam. Nama orang. Jadi kalau sekiranya nama tempat tu Fatimah, itu kita boleh tambah. Tapi kalau nama orang, tak boleh. Tajlisu Fatimah. Tajlisu ni adalah fi'il mudhari' untuk seorang perempuan sedang duduk. Itu juga yanamu Zaidun. Yanamu Zaidun maknanya Zaid sedang tidur. Jadi sedang tidur. Zaidun adalah fa'il berbagi dhamma. Yanamu ni berbagi dhamma hujungnya kerana ini adalah fi'il mudhari'. Yanamu. Asalnya nama. Jadi yanamu dia sedang tidur. Dia tu siapa? Zaidun. Zaidun berbaris dhamma sebab dia sebagai fa'il. Jadi ini adalah ketika ini adalah untuk muzakkar. Muannas ta yang sendiri yana, yakni tanamu. Tanamu ni kenapa ta ni? Sebab ta ni menunjukkan dia seorang perempuan sedang tidur. Tanamu. Tanamu siapa dia? Hindun. Hindun tu bagi dhamma. Apa dhamma? Dia sebagai fa'il. Fa'il dan dia adalah muannas. Jadi muannas dia, apa tanda muannas pada perbuatan ni? Ada ta di depan. Kalau lelaki ya. Kalau perempuan ta. Tanamu Hindun. Maknanya Hindun sedang tidur. Ya. Ini sedang. Yang tadi adalah setelah. Kemudian yang gobu mudarisu. Yang gobu fa'il mudhari' daripada ghadaba. Jadi yad wa yad gobu sedang marah. Siapa yang marah tu? Yang marah tu mudaris. Mudaris tu adalah guru laki-laki. Ditulis ini bapa guru. Bapa guru itu maknanya guru laki-laki. Juga bapa guru laki-laki sedang marah. Jadi ini menunjukkan dia seorang laki-laki sedang marah. Ini mudaris ni adalah muzakkar. Jadi muzakkar. Dia match lah muzakkar. Manakala yang ini pula dia tidak tambah ta ta'nis. Sebab tambah ta ta'nis itu adalah fa'il mudhari'. Kena ingat apabila fa'il mudhari' dia punya ganti nama dia belah hujung. Dia punya ganti nama belah hujung. Kalau fa'il mudhari' belah pangkal. Fa'il madhi dia punya ganti nama dia dua belah hujung. Tapi kalau fa'il mudhari' pangkal. Ta Dabu. Tak dabu ni dia seorang perempuan sedang marah. Perempuan tu siapa? Perempuan tu mudarisatu. Mudarisatu maknanya seorang perempuan, seorang guru perempuan. Seorang guru perempuan sedang marah. Tak boleh dah kita kata ni ya dabu. Sebab apa? Sebab dia perempuan. Oleh kerana perempuan gunakan ta dabu. Mudarisatu. Jadi mudarisatu ni adalah mudaris ataupun guru perempuan. Apa dia? Dia sedang marah. Seterusnya, yaji'u talibu. Yaji'u, saya bahagikan ja'a, apabila mudhari'nya, yaji'u, sedang datang. Siapa yang datang? Yang datang adalah talibu. Jadi seorang pelajar lelaki. Jumlah seorang pelajar lelaki. Seorang. Talibu. Yajibu. Daripada ja'a jadi yajibu ini fa'il mudhari' pada ja'a. Kemudian untuk perempuan, ya ni kita kena tukar kata. Jadi taji'u talibatu. Yang ini tak ada tu. Ini ada tu sebab ini perempuan. Talibatu. Jadi taji'u talibatu sedang datang seorang pelajar perempuan. Ini sedang datang seorang pelajar laki-laki. Jadi apabila fa'il mudhari' kepada laki-laki,
dia punya huruf fa'il dia ya. Dan apabila perempuan, huruf fa'il dia adalah ta, menunjukkan dia seorang perempuan. Ia menunjukkan dia seorang laki-laki. Apa dia buat? Dia sedang datang. Siapa laki-laki itu? Laki itu talibu. Talibu ini adalah fa'il. Oleh kerana fa'il dia kena bagi dhamma. Itu tunjuk sini talibatu fa'il dia. Fa'il berbagi dhamma. Jadi dia siswi sedang datang. Seterusnya yatlu'u badrun. Yatlu'u ni adalah fa'il mudhari'. Kalau fa'il madhi dia tala'a. Tala'a badrun. Jadi yang ini yatlu'u digunakan ya. Apabila digunakan ya menunjukkan badrun ini adalah muzakkar. Jadi yatlu'u badrun. Yatlu'u badrun bulan. Bulan tu dia dihukumkan sebagai muzakkar. Walaupun tak ada marbuta. Tak ada tanda pun, tengok bulan tak ada tanda di perempuan. Tapi hukum dia adalah lelaki. Sebab itu digunakan ya. Yatlu'u badru. Ru tu adalah fa'il. Jadi siapa yang sedang yatlu'u, sedang terbit. Yang terbit tu adalah bulan. Jadi bulan sebagai pembuat. Apabila bulan sebagai pembuat, maka pembuat fa'il mesti bagi dhamma dengan badru hukum dia. Kalau matahari dianggap muzakkar. Ada muzakkar, jadi dia kena buah ta. Depan dia ta. Dhamir dia ta. Ta tu menunjuk dia seorang perempuan. Bukan pun perempuan dari segi jenis jantina, tapi perempuan dari segi perkataan samsu. Samsu matahari dianggap sebagai perempuan. Jadi ta tu dia seorang perempuan ataupun dia bukan seorang lah, sini tidak seorang, tapi dia adalah dia alamatkan kepada mu'annas. Siapa mu'annas tu? Samsu. Kenapa samsu tu dianggap sebagai mu'annas? Kerana dia adalah benda-benda yang di atas langit. Kebanyakan benda-benda yang di atas langit tu adalah dianggap sebagai mu'annas. Tapi ada kecuali, bukan semua. Tak bolehlah pukul rata. Tapi termasuklah samsu tu adalah mu'annas. Oleh kerana mu'annas lah, maka dia gunakan domain dia ta untuk ia. Begitu juga kepada kitabu. Kitabu ni adalah muzakkar, tapi ghairil akad, tidak berakad. Tapi dia dianggap muzakkar. Muzakkar kena dengan ya. Yadi'u. Yadi'u apa? Kitabu. Buku tu sedang hilang. Telah hilang, sedang hilang. Ya ni. Jadi ini kitabun muzakkar. Kalau muzakkar digantikan yadi'u. Tapi kalau mu'annas tukar ya kepada ta. Tadi'u. Tadi'u sayyaratu. Sayyaratu ni dia anggap sebagai mu'annas. Yang ini buku sedang hilang. Yang ini kereta sedang hilang. Sayyarah tu adalah kereta. Kereta tu adalah mu'annas. Oleh kerana mu'annas digunakan ta, dia punya domain dia. Ta tu maksudnya dia seorang perempuan atau dia untuk mu'annas. Okey. Bukan awak, dia. Tapi kata yang sama juga, tadi'un juga boleh juga awak. Tapi kalau awak tak alah sayyarah, kenalah gunakan kata lain lah yang sesuai dengan benda yang hilang. Jadi kalau sayyarah mesti mu'annas. Jadi kalau kita katakan baitun, baitun telah hilang. Boleh rumah boleh hilang. Contohlah, bolehlah gunakan sayyarah tu, tak betul juga. Kena awak. Di perkataan sini menunjukkan awak. Jadi perkataan dia kena cari perkataan lain. Begitu juga dengan amalu. Amalu ni amal. Amal ni maknanya orang yang beramal. Orang yang beramal itu berapa orang? Seorang. Amalu. Lu tu boleh dhamma. Kenapa? Dia fa'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia yang qati'un. Yang qati'un dia adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' daripada qata'a. Qata'a yang qati'un. Yang ini qata'a ditambah alif nun. An qati'un. An qati'a. Fa'il mudhari' dia. Fa'il madhi dia. Fa'il madhi dia tambah alif nun. Daripada qata'a tambah alif nun. Jadi an qata'a. Fa'il madhi. Apabila fa'il mudhari' dia tambah ya. Yang qati'un. Yang qati'un tu maknanya
telah berhenti. Telah berhenti. Jadi orang yang buat kerja itu dah berhenti. Amil. Amil tu boleh jadi orang kutip fitrah pun amil juga. Jadi amalnya orang yang beramal lah. Amalu. Orang yang beramal seorang laki-laki. Yan. Tapi kalau tangqati'u, maknanya dia seorang perempuan. Tapi bukan kepada perempuan saja, kepada benda-benda yang mu'annas. Macam kahraba'u. Kahraba'u ni adalah mu'annas. Maksudnya letrek. Letrek. Kahraba'u. Tapi dia mu'annas. Jadi apabila mu'annas, dia kena gunakan tan. Tan qati'u. Ta. Tukar dengan ta daripada ya tadi, tukar dengan ta. Jadi dia adalah mu'annas. Apabila mu'annas, perkataan ni kena mu'annas juga. Jadi kahraba'u. Jadi mana letrek sedang mati, sedang putus. Tak ada letrek lah maknanya. Ada breakdown. Dia punya kabel kena timpa nak pokok, maka putus. Maka kita kata tangqati'u kahraba'u. Maknanya letrek telah putus kerana ada pokok tumbang. Sebab majlis kendaraan tak tebang, pokok yang tinggi-tinggi tu dia tak tebang, biarkannya nanti dia tebang sendiri. Sebagaimana yang berlaku kat masjid kita tu, ada satu pokok tumbang, tapi tak timpa letrek lah, timpa pagar saja. Jadi pokok tu dah cool sangat, dia punya akar dia dah lembut, tak ada hati, maka pokok tu tumbang dan menimpa pagar. Jadi kalau menimpa letrek, jadi tan qati'u kahraba'u. Makna letrek putus. Kemudian yal'abu, waladu. Maknanya seorang anak laki-laki sedang bermain. Yal'abu, dia perkataan la'aba. La'aba yal'abu, yal'abu fa'il mudhari'. Jadi seorang budak laki-laki sedang bermain. Kadang kalau seorang budak perempuan sedang main, daripada ya ni gantikan ta. Tal'abu bintu. Bintu maknanya seorang anak perempuan sedang bermain. Daripada ya tukar pada ta. Kenapa tukar ta? Sebab mu'annas. Al-bintu mu'annas. Mu'annas kena ta. Sekali lagi saya peringatkan, tal'abu ni ada dua makna. Satu, dia seorang perempuan. Lagi satu, awak seorang laki-laki. Boleh ingat? Kata yang sama, tal'abu. Perkataan mudhari' ni, kalau ta ni maknanya boleh jadi awak seorang perempuan sedang bermain, ataupun dia. Bukan. Tal'abu ni awak seorang laki-laki sedang bermain, ataupun dia seorang perempuan sedang bermain. Kalau perempuan, untuk orang yang ketiga, dia. Kalau laki-laki, awak. Tal'abu, awak sedang bermain. Awak seorang laki-laki sedang main. Tal'abu juga. Kalau dia seorang perempuan sedang main, tal'abu juga. Jadi tal'abu ni dua maksud. Satu untuk awak seorang laki-laki sedang, kemudian lagi satu dia seorang perempuan sedang. Dua-dua tu menggunakan perkataan yang sama, hanya bergantung pada perkataan fa'il dia. Kalau fa'il dia mu'annas, maknanya dia lah. Kalau perkataan dia adalah laki-laki, maknanya awak seorang laki-laki. Sama dengan tajlisu tu Ustaz. Sama. Ini semua ni sama dia punya kaitan. Tapi dia ulang-ulang ini supaya masuk dalam kepala kita. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan tak. Apabila mudhari' dia. Macam di sini. Yatiru, usfur. Burung sedang terbang. Yatiru. Yatiru ni al-fa'il mudhari'. Usfur ni, yatiru ni adalah sedang terbang. Usfur ni adalah burung. Burung sedang terbang. Jadi usfur ini adalah dianggap sebagai muzakkar. Usfur. Tetapi apabila ta'irah adalah kapal terbang. Kapal terbang ni dianggap sebagai mu'annas. Sebab itu ada ta marbutah. Ta'iratu maknanya satu buah kapal terbang. Tatiru. Tatiru ni menunjukkan ta tu mu'annas sebab kataan ta'iratu ni adalah
perkataan mu'annas. Dia adalah mu'annas. Bermaksud pesawat. Kalau tuyur itu adalah burung. Tapi kalau ta'irah adalah kapal terbang. Kalau burung dia tak ada alif, kalau kapal terbang ada alif. Ta'iratu, kapal terbang. Tiru itu adalah burung. Itu je beza. Jadi burung yang kapal terbang lebih kurang sama aja dia punya kataan dia. Barangkali orang yang buat kapal terbang tu dia belajar daripada burung. Sebab burung ada sayap, dia pun ada sayap. Kemudian burung ada dia punya tempat pilot dia, ada kepala dia, ada pilot dia dan sebagainya. Jadi dianggap sebagai seolah-olah macam lagi satu kataan lah. Toyur. Jadi toiru tun artinya kapal terbang. Kemudian tajri. Sihanu. Sihanu ni adalah kuda. Kuda berlari. Yajri maknanya sedang berlari. Yajri sedang berlari. Ini kuda dianggap sebagai muzakkar. Tapi kalau perahu pula safinah. Safinah dianggap sebagai muannas. Jadi muannas adalah dia punya perkataan dia tajri. Yang ini yajri. Yang ini tajri. Cuma ganti ya kepada ta. Kalau safinah tajri. Kalau isanu yajri. Sebab isan ni muzakkar, safinah ni adalah muannas. Muannas dengan ta dia punya dhamir dia, manakala kuda dengan ya dia punya ganti nama dia. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Ya. Kita nak teruskan ke atau kita nak berhenti di sini? Berhenti di sini, Ustaz. Berhenti di sini dulu ya. Kita kena ulang-ulang ni. Kita kena ulang-ulang ni. Ya, tujuannya supaya kita dapat ulang-ulang. Kita selalu kita boleh ingatlah, kita boleh faham. Jadi kalau fikirnya tak ada pertanyaan, kita berhenti di sini dululah. InsyaAllah kita sambung di minggu hadapan. Minggu hadapan waktu masih boleh. Sebab kita raya 10 bulan kan? 10 ke 11. 10 bulan 7 kan? Sampai lagi ya? Oh tak apa, ada lagi. Ada satu kali lagi. Okey. Jadi kita berhenti di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami minta pertolongan dan kami minta keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qadir. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang teredai. Justru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Berikanlah pada kami ini ilmu-ilmu-Mu
Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang telah Engkau kurniakan pada kami. Amin. Waghfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu minkum. Innalikum khabar ya karim. InsyaAllah kita jumpa di minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.